Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan, teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari. Bertemu sekali lagi dalam sesi Kewangan Islam Semasa dalam membincangkan tajuk peranan penasihat syariah dalam industri kewangan Islam semasa. Semalam kita telah mulakan perbincangan dan bicara tentang melihat apakah kelayakan yang perlu ada kepada seorang penasihat syariah, kepada seorang yang melaksanakan tugas untuk meneliti, menekuni dan memberikan pengesahan dan keabsahan satu produk yang boleh diterima oleh masyarakat sebagai produk yang patut syariah, yang boleh dilanggani, dan kalau ada isu, ada perkara berbangkit, ada perkara yang tidak puas hati, penasihat syariah ini bersedia tampil ke hadapan, memberikan jawapan, memberikan respon dan solusi. Itulah peranan penasihat syariah yang visible, yang diketahui, yang mempunyai tanggungjawab sama ada sebelum mengeluarkan produk, semasa produk berjalan dan juga selepas produk itu tamat, di mana penasihat syariah ada bertanggungjawab daripada awal sampai akhir, min awalihi ila akhirihi. Itulah tanggungjawab seorang penasihat syariah, dan saya kupaskan bahawa tidak ada satu syarat yang khusus kepada syarat kelayakan rasmi atau akademik untuk menjadi seorang penasihat syariah. Walaupun dalam IUV dan juga dalam di beberapa bank negara disebutkan orang itu mestilah mempunyai ilmu bidang usul fiqh atau bidang fiqh muamalah atau bidang syariah yang umumnya, yang juga mengetahui sikit sebanyak tentang keuangan Islam, jadi keuangan moden. Jadi syarat usul fiqh, syarat pengajian syariah itu syarat yang biasa, kerana tidak boleh kita mengambil orang usuluddin misalnya, orang belajar akidah atau tafsir atau hadis, melainkan mereka juga mempunyai kekhususan dalam kelas, di luar kelas, ada sijil-sijil tertentu yang boleh dibuktikan bahawa mereka juga mahir dan pandai ilmu syariah. Di Malaysia, pihak bank negara akan membuat temuduga awalan dengan bakal-bakal calon penasihat syariah sebelum mereka diberikan kebenaran dilantik oleh institusi keuangan Islam. Jadi dalam IUV disebutkan dengan jelas usul fiqh atau fiqh muamalah. Fiqh muamalah sebagai meyakinkan kepada pemegang taruh bahawa calon mereka ada calon yang layak untuk memikul tanggungjawab yang cukup besar dalam menilai dan meneliti kepatuhan sebuah produk. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat juga syarat-syarat ataupun perkara-perkara lain, sifat-sifat yang penting kepada penasihat syariah. Jadi saya akan cuba ambil sebahagiannya daripada buku yang saya tulis, iaitu Minda Syariah Keuangan Islam, tentang minda syariah kepada penasihat syariah. Dengan ringkas, saya sebut dalam buku saya bahawa di antara ciri-ciri yang penting kepada penasihat syariah kerana mereka bertindak dengan industri kewangan. Industri kewangan, tuan-tuan dan puan-puan, ada industri yang cukup penting. Krisis negara boleh berlaku kalau berlaku krisis kewangan. Jadi menjadi seorang penasihat syariah yang akan memberikan kelulusan kepada satu projek 100 juta, 200 juta, 1 bilion, 2 bilion, itu akan memberikan impak yang cukup besar. Kalaulah fatwa yang dikeluarkan itu tidak cukup kuat lantainya, dan juga tidak cukup kuat dia punya asas dan foundationnya, itu akan dipertikaikan. Dan kalau silap hari bulan, penasihat syariah akan dipertanggungjawabkan kerana lalai dan cuai dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka tidak meneliti, mereka tidak bermusyawarah dengan betul, mereka tidak melaksanakan tugas mereka. Ada juga yang berlaku sebaliknya, terdapat penasihat syariah yang takut untuk memberikan pandangan dan takut untuk memberikan keabsahan, tanda tangan, menyebabkan bank itu rugi sebab makan masa yang lama. Produk yang simple pun 2-3 bulan sampai 6 bulan saya dikhabarkan tidak ada kelulusan lagi sebab takut nak berikan pandangan betul ke tak betul. Ini sifat-sifat yang tidak boleh kepada penasihat syariah kerana mereka berada dalam industri keuangan, cepat, pantas dan berimpak tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa tak mampu, takut, bimbang, tak yakin, jangan masuk dalam keuangan Islam. Jadilah penasihat-penasihat bidang-bidang lain yang kesannya tidak begitu mencabar dan mengancam macam dalam keuangan Islam, kerana
Kalau kita sudah memberikan keputusan dan keputusan kita itu tidak mampu dipertahankan, dipertikaikan, nanti banyak implikasinya. Reputasi kita terjejas dan juga mungkin disaman oleh pihak tertentu kerana kecuaian dan kelalaian. Jadi bidang ini bidang yang luar biasa. Bidang kewangan. Kewangan pada hari ini adalah tonggak kehidupan keseluruhannya. Sama ada masyarakat di barat ke timur ke, patuh syariah ke tak patuh syariah, kewangan nadi masyarakat. Malah dalam Al-Quran boleh sebut, kewangan itu al-amwal adalah tiang seri kehidupan. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu memberi harta jagaan kamu ataupun pentadbiran kamu kepada orang-orang yang tak cukup umur, tak cukup akal mereka, tak cerdik lagi, iaitu harta yang Allah jadikan dalamnya tiang kehidupan kamu. Allah telah metaforkan, telah memberi kiasan yang cukup mendalam, tapi ramai orang tak faham ayat ini. Orang kata ayat ini tentang hukum pentadbiran harta anak yatim, orang yang bodoh, orang tak cukup akal, orang gila, orang ada gangguan psikiatrik dan sebagainya. Tidak, betul dari segi hukumnya, maqasidnya lain. Maqasidnya adalah ayat menyatakan keuangan itu, kekayaan itu adalah tiang kehidupan, qiyam. Allah menjadikan amwal tu qiyaman, sebagai qiyam. Kalau kita tengok order dictionaries dan lexicon bahasa Arab, qiyam itu satu bahasa yang cukup kuat di mana terdirinya sesuatu perkara, agama, bangsa, negara. Dan maqasid syariah keseluruhannya memerlukan kepada kewangan. Agama perlu kewangan, keturunan perlukan kewangan, apa lagi, akal perlukan kewangan nak buat sekolah, universiti, library, nak bayar gaji pensyarah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kewangan ini merupakan sumber segala-galanya. Dan begitu juga dalam konteks kewangan, bila kita menjadi penasihat syariah di institusi kewangan, sama di bank ataupun di insurans, di dana, produk-produk tertentu, kena ada sifat-sifat tambahan. Ilmu tak cukup. Ilmu sahaja tidak mencukupi dalam bidang keuangan Islam semasa, kerana banyak cabaran dan banyak expectation. Saya terangkan supaya jelas, supaya orang yang nak jadi penasihat syariah faham betul-betul, jangan masuk kemudian kesal dengan apa yang berlaku selepas ini, kerana ini tanggungjawab yang cukup besar di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama ni, ciri yang tambahan yang pertama, kena pintar. Saya sebut dalam buku saya, mesti intelligent enough. Seorang penasihat syariah mesti pintar mengetahui bukan sekadar hukum hakam halal haram, tetapi ekosistemnya, latar belakangnya, kedudukan manajemen bank tersebut, siapakah lembaga pengarah bank tersebut, hala tuju bank tersebut, hala tuju bank negara, hala tuju masyarakat. Produk itu boleh tapi ada banyak risiko. Kita boleh benarkan tapi kenapa ambil risiko tinggi sangat? Jangan buat dulu. Kita jangan benarkan dulu sebab ada banyak risiko kepada staff tak di training lagi, sistem tak mantap lagi. Kalau kita buat ada isu-isu marketing, yang nak buat marketing tu tak ready lagi, jadi kena pintar. Bukan sekadar halal atau haram. Kita tidak hanya mengeluarkan dua perkataan halal atau haram. Itu bukan kerja penasihat syariah keuangan Islam semasa. Ia memerlukan lebih daripada itu, memerlukan seorang itu lebih pintar mengetahui sensitivity, ada mengetahui peta panas risiko, dia panggil the heat map, panas, peta panas setiap risiko. Jadi tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan sekadar mengambil pendekatan hukum semata-mata, kerana kewangan itu memberi impak kepada keseluruhan ekosistem kehidupan masyarakat, individu dan juga negara. Yang keduanya, kena peka, penting. Dia kena mempunyai minda yang basah yang boleh menyerap segala perkara yang berlaku di sekitarnya. Sebagai contoh, bukan sebagai sindiran pada mana-mana pihak, kita kena tengok kelakuan CEO macam mana, lembaga pengarah macam mana, ada tak cubaan untuk tidak menyatakan fakta sebenar kepada kita. Dalam syarat, kalau kita rasakan ada benda yang nak sembunyikan untuk cepatkan produk itu dipasarkan, kita kena peka dan kena pintar dan peka untuk tanya soalan yang relevan, tanya betul ke ini, di mana datanya. Jadi tak boleh ini halal, tidak ada isu yang melanggar syariah, tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada apa-apa pun, kita sign sahaja. Tidak, tak cukup. Boleh kita melakukan sedemikian, tapi lama-kelamaan kita punya kemampuan sebagai penasihat syariah akan dipertikaikan. Kerana kita gagal dalam minit mesyuarat, gagal bertanyakan soalan-soalan yang relevan
untuk sampai pada fatwa yang mantap, yang jitu. Kita kata ini halal betul, tapi kenapa tak tanya kalau saya luluskan produk ini, apakah impak kepada kepatuhan, boleh tak kita monitor, cukup tak pegawai kita, cukup tak ilmu mereka, kepakaran mereka. Ini produk yang canggih, ini produk derivatif yang ada berbagai-bagai kontrak, yang ada berbagai lapisan. Dari segi syariah tidak ada isu, tapi kesediaan bank laksanakan tersebut takut tersalah laksana, salah faham, salah perakaunan dan sebagainya. Jadi perlu peka. Saya banyak berhadapan dengan isu kepekaan ini, banyak sampai peringkat saya macam berdebat dan juga melakukan satu perbincangan yang cukup panas. Bukan setakat risiko panas, mesyuarat pun jadi panas. Tak apa, mesyuarat panas biasa. Jangan sejuk tetapi ada padahnya. Mesyuarat panas biasa, tetapi janganlah mesyuarat sejuk, beku, kaku, jadi banyak masalah. Sain sahaja. Kita sain, semuanya boleh atau tak boleh, ini ada kesan. Tak boleh pun ada kesan juga. Ada juga penasihat syariah takut nak sain, semua tak boleh. Apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Haram. Mudah. Itu juga tak menguntungkan bank. Bank ada tanggungjawab kepada pemegang saham, kepada pond depositor. Kita tak faham, tak mau tanya, tak faham, takut orang nampak kita tak faham, tak tanya. Tak tahu, tak yakin, tak tanya, kemudian tak luluskan. Ada pernah berlaku tanpa membuat mana rujukan pada negara mana, bank agak kecewa dengan penasihat syariah yang ahli syariah, pandai hukum hakam, tapi tidak ada kepekaan kepada kehendak bank tersebut dengan produk yang mereka perlukan untuk menyelamatkan sesuatu keadaan. Sebab bank itu ada kos setiap hari, kos sewaan, kos gaji, kos sistem yang mahal, macam-macam. Jadi kita melambatkan. Mesyuarat tak boleh, kita buat bulan depan lah, tangguh lagi bulan depan. Sedangkan penasihat syariah, saya akan sebut nanti, bukan setakat peka dan juga pintar, tetapi kena bijak bertindak. Kalau kita tahu benda tu penting kepada kelestarian bank dan juga ekonomi negara, kenapa tidak kita korbankan masa kita buat meeting minggu depan, buat secara online. Nak jadi penasihat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita apa benda penasihat? Bukan meeting sebulan sekali. Penasihat adalah seseorang yang boleh dihubungi sepanjang masa untuk memberikan pandangan. Itu kerja penasihat. Kalau kerja makan gaji, pukul 8, pukul 9 sampai pukul 6. Itu makan gaji employee. Penasihat tak, nampak tak banyak kerja, tetapi on call. Penasihat ni dia kena on call. Tahta talabi dalam bahasa Arab. Bila ada isu saja, orang hantar mesej, kena respon balik dalam masa secepat mungkin. The soonest possible. Itu kerja penasihat. Jadi kena faham, bukan syariah tu penting, penasihat tu penting. Cara bekerja sebagai penasihat mesti cepat, tangkas, dan tidak boleh kita lambat-lambatkan satu urusan. Saya banyak kerja lah balik kampung hujung minggu ni, saya ada urusan tak siap lagi assignment saya. Itu tak relevan. Family assignment, sakit demam kot mungkin diuzurkan, itu pun tak boleh. Bila penting, sakit demam pun kena kebah cepat-cepat, makan Panadol banyak-banyak, sebab ni urusan kewangan yang ada kepentingan dalam negara. Satu hari lambat, hilang potensi keuntungan, dan mungkin boleh disaman oleh pihak tertentu kerana tidak menetapi masa yang ditetapkan, timeline. Jadi kita bekerja penasihat ni tuan-tuan dan puan-puan mesti selalu bertindak bijak dan cepat dan tangkas. Jadi 3 sifat yang saya tambah, banyak lagi lah kalau nak dibincangkan. Dalam buku saya cerita tentang kena pintar, kena peka dan kena bertindak bijak dalam semua keadaan. Penasihat nampaknya mudah, tapi itulah kerja yang paling susah. Sebab tidak ada masa untuk kita berehat. Ada masa berehat, tidak ada isu, tak apa. Bila ada isu, setiap hari. Pernah satu kes, satu isu yang berat, setiap hari, 5 jam sehari, tengok semua dokumen, cek balik satu demi satu supaya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pelanggaran undang-undang kepada pihak penguasa, dan tidak ada pelanggaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling ditakuti. Kita ada gaji, kita ada habuan, ada allowance, kadang-kadang banyak pula allowance tersebut, sedangkan tanggungjawab kita tidak senada dan senafas dan sewajar dengan apa yang kita diberikan anugerah dan habuan kita. Kerana tanggungjawab kita besar tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya cakap pada penasihat syariah lah, ataupun bakal penasihat syariah. Fikir dulu, nak jadi penasihat syariah kewangan, dia kena cepat. Saya agak kecewa juga dengan beberapa penasihat syariah yang cuba dan lambat dari segi respon, lambat mengambil tindakan,
dan nak reply email pun lambat, dan juga SMS pun lambat atau WhatsApp pun lambat. Kita boleh ampunlah dalam 1 hari, 2 hari, tapi kalau seminggu tidak reply, 3-4 hari, itu menunjukkan mereka bukan seorang yang berjiwa dan berbakat sebagai seorang penasihat syariah. Mereka boleh jadi cikgu mungkin, pensyarah mungkin, tapi bukan penasihat syariah. All the time mesti alert, mesti peka, all the time on action, mesti bertindak sepanjang masa. Sebab itu dalam kehidupan penasihat tidak ada masa yang lapang. Hujung minggu tak ada. Bagi saya yang terlibat dengan pelbagai institusi di luar negara, hujung minggu sejak 20 tahun memang tak ada. Adalah sikit sebanyak, tapi literally memang tak ada. Kena membaca dokumen yang tebal, soal timur soal dua timur soal dokumen perundangan. Nak sign ni bukan senang. Nak sign dokumen ni tanggungjawab. Bukan pakai sign je. Saya difahamkan ada juga penasihat syariah diberitahu kepada saya sign je, tak baca pun. Tak boleh. Itu salah dari segi agama, salah dari segi dunia. Tidak ada tanggungjawab. Agama pun salah, sebab itu cuai. Kata Mu'adh bin Jabal bila dilantik oleh Nabi SAW sebagai qadhi, hakim di Yaman, dan juga sebagai guru, qadhiyan wa mu'alliman, Nabi test dia. Kita kena test juga, kita punya penasihat syariah, test dia. Kamu nak pergi ke Yaman ni, kalau satu kes yang timbul, bagaimana kamu nak memberikan hukuman? Dia kata, saya akan memberikan hukum aqdi bi kitabillah. Saya akan berikan keputusan dengan kitab Allah, dengan Al-Quranul Karim. Kalau tak ada, fa illam tajid, saya akan aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan memberikan keputusan qada saya dengan sunnah Rasulullah. Kalau tak ada, fa illam tajid, kata Muaz, ashtahidu ra'i wala alu. Saya akan ijtihad pandangan saya, dan saya tidak akan sama sekali cuai dan lalai dan negligent. Itu bahasa berat tu, wala alu. Jadi kalau kita sign tanpa baca satu patah perkataan yang penting pun, kita boleh skip lah benda-benda yang tak relevan. Bila pengalaman ni ada banyak, ada 5 waktu muka surat, kita tahu dekat mana nak baca. Itu pengalaman. Hak mula-mula kena baca semua dulu. Kena biasakan dengan semua bahasa perundangan, preamble-nya, definition-nya, dia punya isu yang ditimbulkan, isu sokongan, isu awal, isu security, isu counterparty, isu penzahiran. Kena baca semua dulu 2-3 kali setahun 2 tahun, bagi biasa dulu dengan bahasa perundangan. Bila pandai nanti, macam kita mengajar Quran lah, kita tengah masak pun anak murid kita salah, macam mak saya dulu guru Quran, dia tengah masak ni goreng ikan kat dapur, salah saya sebutan makhraj ke tajwid ke apa, dia tegur, hang betulkan balik baca. Dia kat dapur, sebab dia dah biasa, orang pandai mengajar Quran, dia dapat betulkan anak murid dia, dia tengah goreng ikan. Kita juga dalam lama dah pandai, kita tahu dekat mana nak baca, tak apa. Tapi permulaan latihan mesti dahului dulu, bertubi-tubi. Kena ada bertubi-tubi, sudah ada ke talentnya, ataupun ada talent, ada bakat untuk menghidu dekat mana isu syariah, kita boleh turis pergi situ, tak apa. Itu pun ada risikonya, takut tertinggal perkara-perkara yang lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini penting. Saya nak tegaskan, dia lebih penting daripada ilmu syariah. Dia lebih penting daripada hukum hakam syariah, kerana ia juga akan menjadikan isu halal dan haram itu tidak penting, kerana memberikan kesan buruk kepada bank, kepada syarikat yang kita jadi penasihat syariah mereka. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan, saya silakan. Semua yang tak ada soalan, okey, saya sambung lagi dalam 2-3 minit lagi mungkin masa yang ada. Hari ini agak pack sikit jadual saya sampai pukul 7 malam. Sesi ini pun tak lama, mungkin dalam 20 minit dengan izin. Ada 3 peraturan ataupun saya sebutkan sebagai ciri-ciri tambahan lah untuk menjadi seorang penasihat syariah yang mampan, yang berwibawa. Dengan izin, saya sebutkan 3 peraturan ini. Peraturan pertama, ujian kebolehkelaksanaan ke atas fatwa. Kita nak beri fatwa ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan untuk diri kita. Untuk diri kita, kita boleh ambil fatwa yang kerah ke, yang lembut ke, yang syadid ke, yang paling ketat ke, terserah kepada kita. Tapi dalam industri, untuk melestarikan perjalanan sistem muamalah, kita kena pastikan fatwa kita itu fatwa yang boleh dilaksanakan. Kebolehkelaksanaan fatwa. Ramai, saya sebut ramai di kalangan
para sarjana khususnya yang baru menyertai skim ini, mereka mempunyai perasaan mereka kena bawa fatwa yang paling ketat, yang paling syadid, yang paling bagi mereka yang paling yang paling sejati dan asli. Betul. Tapi boleh laksana tak? Dan saya banyak melihat fatwa-fatwa daripada Timur Tengah pun, daripada berbagai benua yang lain, hukumnya boleh dengan syaratnya 3 syarat. Kita baca syarat tu, syarat pertama pun dah tak boleh buat apa dah. Dan memang kena tembak lah fatwa tersebut. Syarat kedua lagi teruk, syarat ketiga lagi teruk. Itu bukan fatwa yang sepatutnya dipikirkan oleh minda syariah. Minda syariah mesti mengambil fatwa yang boleh dilaksanakan. Otherwise, tak bolehlah kita kata halal. Kita kata haram dah senang. Tak payah kita kata halal. Lebih baik kita kata haram daripada kita kata halal. Ya juzu dengan boleh, harus dengan bisyurutin salasah, dengan 3 syarat. Apa syaratnya? 1, 2, 3. Jadi yang berat yang tidak dilaksanakan. Jadi ini satu pandangan yang saya rasa kena elakkanlah. Peraturan pertama, pastikan fatwa kita fatwa yang boleh dilaksanakan. Salahiyatu al-amal biha, boleh dilaksanakan dengan fatwa tersebut. Misalnya dalam kontrak istisna amwazi, kita buat 2 istisna, satu antara bank dengan pelanggan, satu lagi bank dengan pemaju sebenar ataupun kontraktor sebenar, ataupun kontraktor developer sebenar dalam bidang rumah, manufacturing sebagainya, doesn't matter, tidak ada bezanya. Kita tetapkan syarat, dalam syarat kita boleh dibenarkan istisna muwazi, parallel istisna yang berkembar, tapi tidak boleh dikaitkan yang pertama dengan yang kedua dalam apa saja perkara. Itu syarat yang ketat. Dalam fiqh kita boleh benarkan istisna muwazi dan pandangan ijtihad ramai juga ulama moden dengan syarat tidak dikaitkan performanya dengan performance yang kedua. Yang performance yang pertama, kontrak yang pertama ada independent dengan performance yang kedua, itu dibenarkan oleh syariah. Sebab itulah asalnya tidak ada kaitan performance. Tapi tak boleh kaitkan dari segi jumlah kontrak, jumlah pembiayaan, spesifikasi projek, tak boleh buat rujukan sama sekali antara mereka. Itu tak logik. Itu tak mustahil dilakukan kerana yang pertama dibuat untuk menyokong yang kedua. Jadi tak boleh kata projek ini ada projek yang sama dengan projek yang pertama. Spesifikasinya buat pelabuhan itu dalamnya 50 meter untuk kontena sebanyak 1000 1 jam, adatnya begini, tak boleh sama antara keduanya. Itu satu syarat-syarat yang ketat yang boleh membunuh keuangan Islam. Yang kedua, peraturan kedua, fatwa tidak boleh dikeluarkan dari dalam kepompong. Ini bahasa saya dalam buku saya. Iaitu fatwa ini mesti ditetaskan daripada kepompongnya. Tengok dulu keadaan sekitar. Bukan ambil daripada kepompong, bila buka kepompong jadi ulat ke rama-rama ke terbang, tak boleh. Nak terbang ke mana, tinggi rendah, tengok keadaan dulu. Jangan ambil fatwa yang fresh daripada kitab fiqh letak dalam sesuatu keadaan. Itu akan merosakkan fiqh dan juga akan merosakkan keuangan Islam. Fatwa tidak boleh dikeluarkan secara tidak meraihkan keadaan persekitar undang-undang, keilmuan manusia, risiko yang ada, sistem perakaunan, percukaian yang ada kaitan dengan buat begini ada percukaian, kita ubah sikit cara supaya tidak ada percukaian. Zaman dulu zaman GST, macam-macam kita terpaksa buat sebab bila buat satu transaksi ada GST. Jadi akan menyebabkan mahalnya perbankan Islam. Jadi perlukan pemikiran yang cukup mencabar zaman GST, bagaimana nak patuh syariah dan juga supaya tidak ada kesan cukai yang banyak untuk menjadikan pelanggan tidak terbeban dengan GST. Jadi banyak lagi contoh-contoh tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cakap ni banyak pengalaman agak luar agak banyak, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan saya untuk bersama dengan industri selama 30 tahun. Jadi saya telah melihat banyak pengalaman-pengalaman yang saya nukilkan dalam buku Mindah Syariah Keuangan Islam. Ini bab pertama. Buku yang kedua akan dikeluarkan bukan tahun ini, tahun depan, lebih panas lagi mungkin dan lebih dalam, mengeluarkan isu-isu yang melingkari minda syariah yang tidak sihat dan tidak positif, yang menjadikan minda syariah tidak relevan, tidak bergerak dan pantas dan laju untuk menyantuni keperluan masyarakat Islam semasa kurun ke-21. Yang ketiga, yang terakhir, penting peraturan ketiga, penasihat syariah kena rendah diri all the time.
dan kena menyantuni. Walaupun berbeza pandangan, jangan bijakah ke orang. Dia mengatakan pandangan kamu tak betul, pandangan aku saja yang betul. Dia mengatakan kamu menghalalkan riba. Pandangan ni, satu kata riba, satu tak riba. Satu pandangan mengatakan ini boleh, ini bukan riba. Dia kata ini riba. Kemudian dia bercakap depan orang, masuk pentas, masuk FB Live, masuk macam-macam mengatakan ini haram. Siapa yang mengatakan begini adalah kufur, macam-macam lah. Saya tak nak sebut perkataan yang tidak baik itu. Ini tidak ada kesantunan dan rendah diri. Kena rendah diri. Dan bila mengeluarkan fatwa, ini pandangan aku dan tak semestinya pandangan aku itu betul. Seperti mana kata Imam Asy-Syafi'i dengan dialog dengan Abu Ubaid Al-Qasimi, dia mengatakan pandangan aku pandangan yang betul tapi mungkin salah. Pandangan kamu pada pandangan aku salah tapi mungkin betul. Itu adab dengan para ulama. Jadi kena ada kerendahan diri, kita respect orang yang lebih tua, kita respect orang yang walaupun berbeza pandangan, kita respect orang yang muda yang baru masuk dalam industri, walaupun muda, kita dah lama veteran, jago kan, pahlawan, respect, buka peluang, biar mereka bercakap. Jangan kita stopkan percakapan mereka walaupun tergeta-geta. Yalah muda, kita pun mula dengan keadaan begitu. Peringkat awal dulu mengucap-ngucap, tergeta-geta, berdebar-debar, berombak dada kita. Tapi kita bila kita dah jadi pandai sikit, handal sikit, dah ada 5 bintang, berikan peluang pada 1 bintang. Sekolah yang baru nak masuk, berikan semangat pada mereka, motivasi, galakkan mereka. Walaupun kita beza pandangan, kita kata saya beza pandangan, tapi adakah elok kalau kamu membaca juga buku begini, pandangan begini untuk melengkapkan hujah kamu. Kita membantu mereka, majukan hujah mereka yang kita tidak menerima. Itulah adab ilmu kita. Walaupun tak menerima secara prinsipnya, kita juga kena membantu. Ada buku yang baik, kita beritahu ustaz, doktor, syekh, tolong baca buku ni. Mungkin membantu anda punya hujah dan perspektif. Kena ada rendah diri dan kesantunan. Jangan potong cakap orang, biar orang bercakap dan mesyuarat. Walaupun kita lebih senior, walaupun kita pengurusi, saya lah khususnya banyak di pengurusi, kadang-kadang nak potong cakap orang. Ada semangat begitu. Ingat istighfar, patah balik, berikan peluang kepada semua orang bercakap. Cakap apa yang perlu. Kita hanya bertindak kalau diulang percakapan kali kedua, itu makan masa, tak patut diulang-ulang. Mesyuarat sekali sahaja, berikan argumen yang baru, argumen lama saya kena intervene lah. Tak boleh sebab masa kita amanah. Bukan kita ulang hujah demi hujah sampai 10 kali. Itu bukan meeting yang sebenar. Pengurusi kena bertindak. Tetapi yang kali pertama ada perspektif yang baru, kita buka, kita raikan, rendah dirikan, rendahkan sayap kita kepada semua orang, kepada yang tua, yang lebih senior, yang mungkin lambat sikit, slow sikit, dan kepada yang junior yang baru nak masuk. Dan juga kepada manajemen, pada pengurusan, pada of course pada penyelia, hormat, adab, dan itulah adab yang perlu kita bawa sebagai penasihat syariah. Walaupun tantangan kita penting, kita punya pen itu penting, pen itu penting sangat, tapi hati kita lebih penting, menjaga kerendahan diri, kejiwaan kita, sebab kita bekerja dalam industri. Kita bukan memberikan fatwa di atas bumbung masjid atau di atas atau dalam perpustakaan, dalam maktabah kita. Kita memberikan fatwa di dalam industri keuangan yang memerlukan kepada sifat kesantunan, sifat kejiwaan masyarakat dan juga sifat-sifat yang sebut tadi, 3 perkara: pintar, peka, bijaksana. Fatwa tidak boleh daripada kepompong, fatwa tidak boleh terlalu idealistik yang tidak boleh dilaksanakan, dan sifat kita mesti rendah diri dan menyantuni semua ekosistem dalam masyarakat. Mudah-mudahan ini memberikan sikit sebanyak perkongsian pengalaman lebih daripada ilmu. Saya rasa mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat sikit maklumat dalaman apa yang berlaku dalam masyarakat syariah, perbezaan pandangan dan bagaimana kita melanggani ataupun menangani dan melayari perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada semua ulama-ulama yang bekerja kuat memastikan masyarakat kita bebas daripada riba. Bukan sedikit, kalau boleh semua dalam negara kita bebas riba satu hari nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka dan saya sendiri keampunan di atas kesalahan, keberkatan di atas usaha yang dilakukan tak banyak sedikit untuk membantu membebaskan masyarakat daripada perkara yang diharamkan dalam sektor ekonomi dan muamalah. Kita jumpa lagi insya-Allah besok, tak pasti jam berapa, tapi insya-Allah akan ada siaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.